Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 17 Jun 2024. Pemasangan Starlink telah mencapai 100% di negeri ini. Bagaimanapun pemasangan itu adalah untuk tempoh sementara menanti siapnya pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Nasional Jendela yang dijaga siap akhir tahun 2025. Kerajaan negeri akan terus menjelajah di seluruh negeri ini bagi menghapuskan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Membuka ruang dan peluang kita mengakseskan bukan saja kepada ilmu-ilmu pada teknologi luar sana, kepada maklumat-maklumat, tetapi juga mengakses kepada pasaran yang lebih luas. Sekarang dengan adanya internet, rakyat di luar bandar boleh memasarkan produk mereka di seluruh dunia. Kita akan jelajah beberapa tempat untuk membuat program seumpama ini dan mengenal pasti lagi mana-mana kawasan yang memerlukan Starlink seumpama ini. Sebanyak 300 site di seluruh Sabah. Ini sebenarnya adalah berhubung kait dengan hala tuju Ketua Menteri Sabah di bawah Sabah Maju Jaya dan salah satu ke arah transformasi digital khususnya kepada masyarakat luar bandar. Mereka ditemui media sempena Majlis Perasmian Internet Komuniti Luar Bandar di Kampung Makatip. Sebelum ini memang kita ada tower, tapi 3G sahaja. Capaian internetnya sangat lambatlah. Dan kadang-kadang ini tower ni kadang-kadang 1-2 minggu tiada. Jadi kami sangat bersyukur pada hari ini Starlink ini ada. Sekarang lebih mudah sebab ada sudah kemudahan kami di sini kampung, ada wifi di sini belah raya. Jadi kami mudahlah untuk belajar. Kalau dulu sebab tiada kemudahan kan begini, terus lain pun tiada berapa kuat. Jadi kami terpaksa keluar untuk pergi pekan, mau cari lain saja untuk belajar begitu. Jabatan Air Negeri Sabah JAN sedang menjalankan operasi pemotongan penyambungan air haram ke talian pengantaran air utama berhampiran Kampung Suang Parai Sepanggar. 24 penyambungan haram ditemukan di kawasan berkenaan setakat semalam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syed Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata 17 penyambungan haram dikesan di Kampung Brunei manakala 7 lagi di Suang Parai. Penyambungan haram ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi isi padu air ke dalam takungan utama Universiti Malaysia Sabah UMS. JANS melakukan pemantauan berterusan terhadap situasi tersebut sehingga skim vendor dilaksana sepenuhnya di beberapa kawasan dikenal pasti. Timbalan Ketua Menteri Wanita Pertama Sabah Datuk Ariah Tengku Ahmad meninggal dunia dalam tidur di kediamannya di Kota Kinabalu semalam pada usia 86 tahun. Allahyarhamah yang dikenali rakan rapatnya sebagai Irene Pritchard balu kepada Allahyarham Brigadier Jeneral Tengku Ahmad Tunku Besar Burhanuddin. Allahyarhamah menjadi adun kawang dari 1986 hingga 1995 dan dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri pada tahun 1993. Datuk Arya juga merupakan ahli pengasas Persatuan Wanita Sabah Pewasa. 2,500 kilogram daging lembu diagihkan kepada penduduk di 5 kampung dalam kawasan Parlimen Sandakan. Ia melibatkan 2,500 penerima meliputi penduduk kampung Forest, Harmoni, Mengkalinau, Taman Mesra dan Seri Taman. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheryi berkata, sumbangan berkenaan bagi menyantuni masyarakat yang meraihkan Hari Raya Aidiladha. Warga-warga Sandakan melihat saya sebagai seorang wakil orang Cina sahaja, tetapi seorang wakil rakyat yang untuk kesemuanya, berbilang kaum untuk kesemuanya. Jadi oleh itu untuk kesemua perayaan kami juga sangat mengambil berat. Kami ingin mendidik anak-anak muda. Kami tidak mau diseparatekan oleh kerana kami punya differences. Beliau ditemui media selepas simbolik penyerahan daging lembu di perkarangan Pejabat Khidmat Rakyat Parlimen Sandakan. Turut menerima sumbangan ini, pengamal media di Sandakan sebagai menghargai sumbangan mereka dalam membuat liputan program yang dianjurkan kerajaan di daerah Sandakan.
Pejabat Parlimen Sandakan turut bekerjasama dengan Pejabat Adun Tanjung Papat menyumbang 10 ekor lembu untuk ibadah korban, antaranya di Hospital Duchess of Kent Sandakan, Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Masjid Daerah Sandakan. 9 ekor lembu diserahkan Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan untuk diagihkan kepada masjid di sekitar Mukim Kukusan sempena Aidiladha tahun ini. Dun Kukusan Rina Jainal berkata program penyembelihan dan pengagihan daging korban itu merupakan acara tahunan bagi menghidupkan suasana gotong royong dalam kalangan penduduk kampung. Setiap tahun kita akan tim semua kita akan meronda dan kita akan pergi ke kampung untuk menyaksikan acara gotong royong, penyembelihan dan pengagihan. Dan saya rasa inilah antara keindahan dalam menyambut Hari Raya Korban. Semangat bergotong royong itu bila kita dapat menghimpunkan semua penduduk kampung. Majlis penyerahan ini adalah yang kedua dilaksanakan Pejabat Dun Kukusan. Bekalan barangan keperluan di Kota Kinabalu sempena Hari Raya Aidiladha mencukupi dan harga terkawal. Menerusi pemantauan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, bekalan keperluan seperti daging ayam, lembu, telur, kelapa parut dan santan mudah diperolehi. Pengarah KPDN Sabah Joji Abbas berkata penjualan barangan keperluan turut meningkat sekali ganda daripada kebiasaan. Saya puas hati, bekalan mencukupi dan harga pula tidak ada yang naik mendadak. Jadi terima kasihlah kepada para peniaga kerana menjual secara berhema dan orang ramailah kerana memberi sokongan kepada para peniaga kita. Joji ditemui RTM selepas melakukan pemeriksaan harga dan bekalan bahan mentah bagi barangan keperluan sebagai persiapan menjelang sambutan perayaan Hari Raya Aidiladha di Pasar Besar Kota Kinabalu. Setakat ni okey juga. Masih banyak juga bekalan ayam-ayam. Banyak juga lah bekalan. Biasanya ayam, daging, macam begitulah. Harga sama jugalah dengan harga-harga yang hari-hari biasa. Senang juga mencari. Bahan mentah mencukupilah untuk persediaan perayaan ni. Harga saya tengok pun takat ni masih terkawal lah ditengok. Masih macam harga biasa. Harap-harap harga yang setakat ni berkekalan lah. Setakat Sabtu lalu, KPDN Sabah menjalankan pemeriksaan ke atas 31,206 premis perniagaan. Daripada jumlah itu, 544 kes diambil tindakan melibatkan nilai rampasan melebihi RM5 juta. Usaha mencegah jenayah di kawasan tumpuan ramai sekitar ibu negeri terus dipertingkat. Ia menerusi rondaan bermotosikal skuad aman wanita Amanita Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Rondaan dijalankan pada setiap Sabtu, Ahad dan cuti umum bermula 7 pagi hingga 7 malam. Kawasan yang kita buat bermula daripada Kompleks Pembeli Belah Imago sehingga ke Jesseton Mall. Dan meliputi kawasan Jalan Tun Fuad Stephen di Anjung Kinabalu. Dan selain itu juga kita nak mendekati kaum wanita yang mempunyai masalah yang lebih selesa memberi maklumat kepada polis-polis wanita kita. SCP Kasim juga mengingatkan orang awam meletakkan kenderaan di petak parkir dan tidak menghalang lalu lintas. Tindakan saman akan dikenakan kepada mana-mana pemilik kenderaan yang melanggar peraturan tersebut. Dalam perkembangan lain, susulan Perhimpunan Kami Mahu Air Sabah di hadapan Menara Kinabalu Jumaat lalu, SCP Kasim memaklumkan penganjur perhimpunan akan dipanggil dalam tempoh terdekat. Ini bagi membantu siasatan berikutan 9 individu ditahan dalam perhimpunan itu tidak mempunyai dokumen. Satu kita tuduh di bawah Seksyen 55B dan satu lagi yang 8 lagi kita tuduh di bawah Seksyen 1C lah. Kita tengah buka siasatan dan belum lagi dah dituduh lah pasal kita baru tengah siapkan siasatan lah. Kita akan teliti dan kita akan memanggil lah dia punya penganjur tu untuk kita lengkapkan siasatan kita. Mungkin insya-Allah sehari 2 hari kita siap lah. Himpunan disertai beberapa pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS dan orang awam. Terdahulu, peserta berarak berjalan kaki kira-kira 2.5 km dari UMS ke Menara Kinabalu.
Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.